Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku berkaitan dengan kisah yang terkait. Okay, sebenarnya kisah ni banyak terjadi dekat surau. So, majoriti kisah ni dekat surau lah. Sebab yang terjadi pun berkait rapat dengan kisah jin kafir dengan jin Islam. Sebenarnya aku tak tahu nak describe benda ni macam mana. Sebabnya, macam mana aku nak tahu sedangkan kadang-kadang jin kafir pun dia boleh mengajuk tau apa-apa bacaan surah dalam Al-Quran tu untuk menyesatkan kita. Untuk macam nak tunjukkan yang dia tu lebih tahu daripada kita dan dia lebih pandai daripada kita. Jadi macam mana aku nak bezakan yang ni jin kafir jin Islam ni, sebenarnya aku tak tahu sebab aku memang tak arif bab ni dan aku tak ada pengalaman dan aku bukan perawat. Jadi aku memang tak tahu. Cuma aku rasa pengalaman yang aku lalui ni adalah apa yang aku jumpa tu adalah betul memang jin Islam sebab dia berada dekat surau. Tapi sekiranya tidak tu aku tak tahulah, wallahu alam. Cuma pengalaman yang aku nak share dengan korang ni adalah gangguan seperti apa yang aku terima. Dan gangguan dia tak macam gangguan yang orang kata apa yang jahat-jahat tau, yang macam memang nak kacau, usik-usik bagi kau trauma, takut dan sebagainya. Itu tidak sama sekali. Sebab ini gangguan dia macam lebih kepada sebenarnya kita beringat tau. Okay, so inilah kisah pengalaman yang aku nak share dengan korang. Dan sebab aku nak cerita ni, sebab aku ada terima soalan orang tanya kat aku apa beza jenis Islam dengan kafir. Yang ini aku minta maaf, aku memang tak boleh nak terangkan sebab aku bukan bidang ni. And then dia tanya kalau jin Islam tu boleh ke kita kawan dengan dia. Aduh, soalan ni memang susah sangat. Aku tak tahu nak jawab macam mana. Aku terima soalan tu aku macam jam. Okey, pengalaman pertama aku masa ni terjadi dekat surau. Masa tu surau tu dekat kawasan perumahan aku. Dan terus terang aku cakap surau tu hanya digunakan bila ada event je. Dia bukanlah surau yang aktif. Maksudnya setiap waktu solat akan ada berkumandang azan. Tak ada. Dia surau dia ni kadang-kadang orang guna bila ada macam program masak-masak, program makan-makan ataupun ada meninggal siapa-siapa lah nak dimandikan jenazah dekat kawasan surau tu lah. Okey, jadi surau ni memang jarang sangat digunakan sehingga kan tahun-tahun dah hujung-hujung tu barulah ada salah seorang volunteer jaga surau tu yang akan bersihkan surau tu, yang akan jaga, and then dia akan dia dah start macam jagalah surau tu. Kiranya surau tu pun dah berkunci. Kalau macam masa awal-awal dulu dan kejadian tu terjadi masa belum surau tu dijaga, toilet pun masih kotor. Lepas dah lama, mungkin ada beberapa peristiwa ke aku tak tahu, barulah surau tu dah dijaga dan baik pulih semula. So kisah yang terjadi ni terjadi waktu keadaan surau tu belum diuruskan lah. Maksudnya digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jarang sekali lah digunakan. Okay, masa tu aku kecil lagi tau. Aku masih sekolah rendah lah kalau aku tak silap. Sebab waktu aku di sekolah menengah aku jarang join event-event apa semua. So nak dijadikan cerita, kejadian tu terjadi waktu tu bulan nak dekat bulan puasa tau. Lepas tu ada orang buat macam majlis. Aku tak tahu majlis tu majlis tahlil meninggal ke ataupun majlis apa. Memang aku dah tak ingat langsung. Cuma aku ingat peristiwa yang terjadi tu. Dekat surau tu dia ada bahagian toilet lelaki dan perempuan. Dan dia ada juga bahagian mandi. Oh no, mandi jenazah kat tempat lain rasanya. Aku tak ingat lah, sangat-sangat tak ingat bahagian toilet tu. Okey, jadi dekat luar tu bahagian toilet, and then dalam dia surau bahagian perempuan dan bahagian lelaki. So bahagian lelaki tu atas sikit, bahagian perempuan tu corner sikit. Bahagian perempuan kecil je lah, tak besar macam bahagian lelaki. Masa kecil dulu, kalau aku pergi ke surau, just ikut mak aku sebab nak makan. Bukan sebab aku nak pergi, orang kata memang macam orang tua-tua lah, memang betul-betul berdoa apa semualah. Dan tak dinafikan lah, masa tu pun solat pun entah betul entah tidak kan. Jadi waktu tu aku ni mula-mula main dengan kawan-kawan. Lepas tu ada dapat orang dah tengah solat tu, kita orang pun solat. Okey, masa aku tengah solat tu, dekat saf depan aku ni ada seorang makcik ni datang. Dia datang lambat dan makcik ni aku tak kenal. Dia bukan yang muka familiar lah, kejiranan aku ni. So dia pun duduklah dekat saf depan tu. Aku waktu tu solat, kau bayangkan, tapi aku perhati. Aku tengah solat tapi aku sedar ada orang baru masuk kat saf depan tu. Dia macam boleh dikatakan solat main-main lah kot waktu tu.
Jadi, lepas aku dah habis solat, okay, bila dah habis solat, kita akan duduk kat situ. And then ustaz tu pun macam bagi beberapa macam ceramah. Dia bukan ceramah, dia macam adalah dia berucap beberapa perkara kan. So, aku ni, sebelah aku ni kawan aku, semua aku, atau adalah makcik-makcik lain apa semua. Tengah-tengah duduk-duduk macam itu. Jadi tadi aku cakap ada seorang makcik tu kan, dia datang lewat kan, dia datang masuk kemudian. Aku perasan masa aku solat tu kan, masa aku tengah solat tak khusyuk tu. Jadi masa tu lah aku pandang dekat makcik tu. Makcik tu tak bergerak padahal orang lain semua dah siap solat. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Banyak angin lah. Okay, sambung balik. Lepas tu aku pun tengok je dia. Tak dah lama pun tu macam mak aku semua dah bangun. Ustaz tu dah habis bercakap. Kita orang pun keluar. Ada orang buat makan-makan. Jadi kita orang ni budak-budak yang macam aku dengan jiran aku yang lain ni. Kalau ada makan-makan apa semua, kita orang akan keluar. Ada setengah tu kita orang akan makan kat dalam surau. Sebab kat luar tu penuh orang tua. Jadi tak ada space tau. Jadi bila nak masuk balik bawa makanan kat surau tu, aku tengok makcik tu ada lagi tau. And dia masih duduk stay dekat macam tahiyat akhir tu tau. Lepas tu, okay, buat tak tahu je lah. Sebab aku pun macam tak adalah rasa pelik ke apa. Sebab masa tu aku kecil lagi. So aku rasa macam tak ada apa-apa pun. Mungkin makcik tu berdoa lebih ke apa. Aku memang tak fikir apa-apa. Lepas tu dah settle makan pun, kita orang keluar. Bila dah keluar apa semua, macam petang sikit tu aku baca balik awal lah. Macam aku tak ada lah tunggu macam makcik-makcik lain tu kan. Lepas tu masa nak balik tu, aku intai makcik tu ada lagi dia duduk lagi kat situ. Okay, habislah kisah pada hari itu. Keesokan harinya pula, aku ni ada kawan tau dekat tempat dekat dengan surau tu. Jadi aku pergilah kat rumah kawan aku ni. Kira nak main lah dekat area situ. Alangkah terkejutnya aku, hari seterusnya tu makcik tu ada lagi dekat dalam surau tu. Dan dia masih duduk tahiyat akhir. Lepas tu aku pergi dekat-dekat tingkap. Aku pun intailah kat surau tu. Aku intai daripada tepi, aku nampak muka dia. Muka dia ni, muka dia tak macam muka kita tau. Dia nampak macam muka manusia, tetapi kan dia ada kelainan sikit di mana bawah mata dia ni macam kendur tau. Dia kendur macam tu. Lepas tu kan dagu dia ni macam terkemek. Macam tu kot. Ya, aku tak tahu macam mana nak ajuk balik rupa tu. Tapi macam tu lah. Dia tak nampak macam manusia normal. So aku macam terkejut lah waktu tu. Tapi muka dia taklah begitu seram. Aku pun tengok. Lepas tu okay, aku pun macam tak ada apalah. Aku pun pergi. Bila aku nak pergi tu, aku terdengar satu alunan macam orang baca surah. Ada satu surah ni lah, aku tak ingat surah apa. Dia baca tu sedap sangat, merdu tau dia punya alunan bacaan tu. Lepas tu aku rasa macam makcik tu ke kan. Aku pun tanyalah kat budak-budak kawan yang kita orang main tu kan. Aku tanya, siapa yang mengaji tu kan? Aku tanya macam tu. Lepas tu dia orang kata mengaji. Mana dia orang mengaji? Lepas tu dia orang macam budak-budak kan masa tu kan. Dia orang macam nak buat macam menakutkan lah. Sejak jom kita pergi dekat surau ni. Mungkin surau ni berhantu apa semua. Waktu tu macam sekolah rendah budak-budak macam ni tak fikir apa. Rasa macam nak cerita gempak je kan. Lepas tu okay, kita orang pun main lah kat surau tu. Lepas tu kawan yang seorang lagi tu main-main lah. Kononnya nak cerita pasal macam jenazah dan apa sebagainya lah. Budak-budak kan. Lepas tu masa kita orang masuk dekat bilik wuduk tu, masa dah masuk kat bilik wuduk tu lah, terdengar lagi kuat tau suara tu. Lepas tu aku tanya kat kawan aku, dia orang tak dengar tau. Lepas tu okay, tutup air apa semua. Bila aku dah tutup bilik air tu, tiba-tiba tangan aku macam disentuh. Bila aku dah disentuh, aku macam terkejut lah. Lepas tu kawan aku lari. Dia ingatkan macam mengusik apa gangguan apa semua lah. Lepas tu pusing kat belakang kan, aku nampak makcik tu datang. Lepas tu dia beri salam. Tapi dia beri salam tu macam lain sikit tau. Dia bukan macam real Assalamualaikum. Aku tak berapa jelas sama ada asar depan tu ada ke tak, ataupun kom belakang tak dengar. Aku tak pasti. Tapi yang pasti salam dia memang lain lah. Dia tak macam kita normal beri salam kan. Lepas tu aku macam terkejut. Lepas aku terus keluar. Tapi aku sempat nampak lah yang kaki dia tak pijak pada tanah. Maknanya dia tak pijak dekat simen tu. Tak nampak. Memang tak nampak. Dia macam terapung. Apa yang aku nampak macam tu. Itu waktu kejadian tu lah. Okey, itu adalah kali pertama kejadian yang berlaku masa aku kecil, yang berlaku dekat surau. Dia nak katakan, aku tak tahu nak cakap yang dia ni jin Islam ke apa ke. Tapi apa yang aku boleh cakap, rupa dia tak seburuk rupa-rupa yang gangguan yang macam aku cerita kes-kes yang agak hardcore sikit, yang di mana dia memang mengganggu aku. Okey, itu kejadian pertama. Peristiwa kedua pula terjadi waktu tu aku dengan kawan-kawan aku pergi satu tempat. Kita orang nak cari tempat untuk research something lah, macam berkaitan dengan kerja-kerja hal urusan kerja kan. Jadi aku ni 4 orang tau naik kereta.
Lepas tu masa tu dah nak dekat maghrib. Kita orang sepatutnya nak berhenti kat satu masjid ni. Memang dah aim dah masjid ni. Tapi disebabkan tak sempat dan disebabkan salah satu kawan aku terkata tak apalah berhenti sebab alang-alang nak pergi tandas kan. Berhentilah kat satu surau ni. Surau ni berdekatan dengan tanah perkuburan. Okey, memang gelap sangat-sangat tapi ada satu je lampu. So masa keluar tu, okey, dalam 4 orang tu kita orang 2 lelaki 2 perempuan. So yang lelaki ni pergilah dulu kat bahagian lelaki. Jadi aku dengan kawan aku perempuan ni pergilah kat bahagian perempuan. Masa turun tu kita orang memang risau sikit sebab tempat tu memang gelap. Lepas tu aku cakap kat kawan aku ni, surau ni macam tak guna je kan. Sebab memang nampak usang sangat-sangat. Tapi dalam dia bersih sangat. Bila dah masuk dalam tu yang kita orang rasa macam okey, surau ni memang digunakan. Tapi mungkin sebab orang tak berapa fokus sebab mungkin kat depan tu ada masjid ke, aku macam reka-reka macam tu lah. Tapi waktu tu memang waktu maghrib. Maknanya azan dalam beberapa minit lepas baru kita orang berhenti tau. Maknanya kata kalau azan baru je lepas, mestilah sepatutnya surau tu ada orang kan. Mesti ada orang guna. Macam orang solat kat situ kan. Orang-orang kampung kat situ. Tapi tak digunakan. Memang tak ada. Aku tak tahulah kan. Lepas tu kita pun masuk lah. Pintu tak kunci. Bahagian perempuan, bahagian lelaki pun tak kunci. Jadi yang bahagian lelaki, budak-budak lelaki ni siap dulu kot. Sebab kita orang perempuan kan renyah sikit nak remove makeup lagi. Lepas tu nak ambil uduk lagi. Memang makan masa lah. Jadi kita orang memang lambat sikit daripada lelaki. Masuklah dekat dalam surau bahagian saf perempuan tu. Kita orang duduk. Okey, masa tu kipas problem tau. So aku dengan kawan aku ni kalau boleh nak cepat lah sebab waktu tu panas. Jadi bila dah solat, waktu tengah solat tu tak ada apa-apa lagi tau. Aku tak ada bau apa-apa, aku tak ada dengar bunyi apa-apa. Settle saja solat, member aku ni macam bising. Lepas dia dah baca doa, dia kata, "Iya, aku tak tahulah. Aku tak tahu kenapa, Bi. Cuba kau tengok." Sebab dia tahulah yang aku boleh nampak. Dia kata, "Cuba kau tengok kat sekitar kita ni ada benda tak?" Waktu aku tengah solat tadi, kau bayangkan dia tiup-tiup kat sini lah. Lepas tu dia macam ada bunyi macam bernafas dia macam tu kan. Lepas tu aku cakap, aku tak ada pula gangguan macam tu kan. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, tak apalah, jomlah cepat. Lepas tu kita orang ni tak naklah pergi turun cepat-cepat pasal kita orang nak betul tudung lagi. Lepas tu nak touch-up muka sikit lagi. Kalau buat kat dalam kereta tak syok, budak lelaki ada kan. Lepas tu kita orang pun macam tak apalah duduk kat situ kan. Kebetulan surau tu ada satu cermin kecil je, mungkin orang sedekah ke tak tahulah. Lepas tu member aku cakap, tak apa ke duduk sini. Aduh, aku tak selesa lah. Aku rasa macam something. Lepas tu aku cakap, dia aku memang tak nampak apa-apa. Aku rasa insyaAllah tak ada apa-apa masalah. Tak apa, kau siap dulu kan. Macam aku, bila dah remove makeup, aku malas nak make up. So aku kira macam budak-budak biasa je kan. Lepas tu tengah duduk-duduk macam tu, tiba-tiba aku terdengar orang mengaji. Dia baca macam dia baca Yasin tau. Tapi sangat-sangat sedap. Dia punya alunan tu macam alunan yang aku tak pernah dengar. Biasa kalau kita dengar kat dalam TV, tilawah Quran, pertandingan apa-apa yang perempuan punya kan, suara nyaring-nyaring. Lepas tu yang jenis macam, okay, kita boleh kenal lah yang orang biasa kita mengaji kan. Tapi yang ini aku dengar ni memang aku tak pernah dengar suara alunan bacaan Yasin yang macam tu. Sangat-sangat sedap. Jadi aku pun pandang kawan aku. Kawan aku ni tengah dia tak macam tu, dia diam tau. Aku pun katalah, kau dengar? Aku bagi hint sikit lah. Lepas tu dia, apa ya dia tu. Lepas tu aku cakap tak apa. So kawan aku ni jenis dia, kalau benda tu macam, sebab dia ni macam family dia macam alim jugalah, macam kira bapak dia pun macam imam kat masjid kan. Jadi dia ni kalau macam berkaitan dengan makhluk halus ni, kalau berkaitan yang macam mengaji ke, dengar-dengar macam tu, dia dah biasa. Dekat kawasan perumahan dia pun dia dah biasa macam tu. So dia tak adalah macam terlalu cuak tau. Jadi aku pun tengok dia macam cool, dia pun masih lagi tembak-tembak bedak dia. Aku macam okey lah, tak apalah kan, dia okey. Lepas tu tak ada berapa lama tu, dengarlah tengah-tengah baca macam tu, tiba-tiba senyap. Lepas tu kawan aku ni pergi sambung. Dia ingat Yasin tu, ada part tu dia baca. Tak tahu macam mana dia pakai tudung biasa macam tu. Tiba-tiba tudung dia macam macam ada angin yang datang, tudung dia terus terbuka macam tu tau, separuh macam terbang separuh kan, macam tu kan. Lepas tu aku terkejut. Aku cakap, ya Allah, apa tu? Kawan aku, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Kawan aku dah macam latah-latah kan. Dia dah risau kan, dia beristighfar apa semua kan. Lepas tu dia cepat-cepat ambil barang je. Jomlah aku tak sedap. Dia nak keluar. Lepas tu kita orang pun keluar. Bila kita nak keluar tu tak sempat tutup pintu tutup rapat. Tegum. Macam betul-betul dia macam marah tau. Lepas tu aku pun, Masya Allah, apa benda ni weh? Tak apalah, baca doa yang kita, aku baca ayat kursi apa semua, turun semua, pakai kasut semua, kita keluar. Bila dah jalan kat pagar tu, keluar, ada pakcik tu lalu, ada orang meninggal ke? Dia cakap tu kan.
Itulah, dah tak ada pula orang bagi tahu macam tu lah, lebih kurang ayat dia something yang macam mengatakan ada orang meninggal ke, lepas tu tak ada orang maklum kat dia ke apa ke. Itu lampu menyala dia tu em. Lepas tu aku pun macam, aku pandang kawan aku cakap, tadi tu tutup lampu tak? Memang tak ada lah sebab kita orang terus keluar kan. Tapi masa kita orang masuk pun memang keadaan kat surau tu lampu dia ada satu je, macam satu bar je yang menyala, yang lain tak menyala. So kalau nak katakan nampak daripada luar cahaya memang mustahil lah kan. Lepas tu aku tak pandang belakang dah. Lepas tu okey, terus lintas jalan. Lepas tu tak apalah, jomlah kita tengok dulu apa semua, dia bising. Aku masuk kereta. Lepas tu aku cakap, kenapa pakcik tu dia macam tak pandang kita orang langsung, padahal kita orang pun keluar kat surau tu. Kalau dia rasa was-was kan, dia kata ada orang meninggal ke apa semua, mesti dia tegur daripada mana ke apa ke semua. Dia tak tegur, dia macam seolah tak nampak kita orang tau. Lepas tu aku pun masuk kereta dengan kawan aku. Dah masuk kereta, waktu nak gerak tu barulah kita orang pandang kat surau tu. Bila pandang kat surau tu tak ada pun cahaya lampu ke apa ke. Tapi dua orang pakcik tu memang real lah, dia memang masuk dekat dalam surau tu. Lepas pada peristiwa tu memang habis kat situ sahaja. Aku dengan kawan aku tak ada macam fikir-fikir lebih-lebih ke apa. And then balik pun tak ada gangguan, Alhamdulillah. Cuma peristiwa tu lah menjadi kenangan aku. Dan sekarang aku tahu dah mungkin punca-punca dia, tetapi sekejap lagi aku akan cerita kat korang. So cerita seterusnya aku ni pun terjadi dekat surau juga. Okay, waktu tu first time aku macam cuba nak baca Yasin. Maksud aku masa tu first time lah aku macam cuba nak ingat Yasin. Yasin kan panjang kan. Okay, masa tu aku tengah sekolah, aku duduk asrama. So masa tu memang kerap gila baca Yasin ke every Khamis ke Jumaat macam tu. Jadi bila selalu kita baca dekat ramai-ramai apa semua, kalau boleh kita nak lancar lah. So aku memang praktis untuk ingat surah Yasin tu. Lepas tu duduk dekat surau sekolah, surau asrama. Masa tu lepas isyak tau. So orang semua dah banyak naik atas, naik bilik apa semua, sebab lepas tu prep kan. Jadi aku ni duduk dulu kat surau, kat tepi tu aku cuba baca Yasin tu. Masa aku tengah baca tu, aku memang yakin sangat-sangat dekat dalam surau tu dah tak ada orang. Ada beberapa orang, tapi beberapa orang tu duduk dekat ujung. Maknanya memang nampak jelas lah. Yang tersembunyi tak ada. So aku pun baca. Tiba-tiba aku terdengar satu bunyi macam macam tu. Lepas tu aku macam, siapa ni, budak-budak lelaki ke kan? Lepas tu aku buat tak tahu lagi. Aku pun baca. Tiba-tiba bunyi macam suara macam, tahu tak, macam orang marah tau. Macam orang tahan marah. Lepas tu aku macam pelik lah, benda apa ni, lagi baca lagi ada. Aku pun apa lagi, teruskanlah baca. Sebab aku anggap macam gangguan tu ialah gangguan apa, jin-jin yang nak menakutkan aku. Macam selalu aku kena kacau apa semua kan. Lepas tu aku terus baca lagi kuat. Aku buka buku Yasin tu. Buku Yasin tu besar jugalah buku tu. Macam ni memang aku tengah baca tu. Bila keadaan tu macam agak macam dah meremang kan, aku dah macam, bila suara dia macam tu aku jadi ketakutan sikit lah. Sebab suara dia memang mengerikan. Tiba-tiba kan buku Yasin aku tu dia terbuka, dia terselak laju sangat. Bila aku nak stop tu kan, dia macam terkemek sikit lah yang kertas tu kan, baru dia macam stop. Itu pun aku terasa satu aura di mana kertas tu macam nak buka lagi. Dia macam seolah-olah macam nak selak lagi, tapi sebab aku tahan, aku terasa tau macam angin kalau kita sentuh macam tu dia akan stop, betul. Tapi yang ini bila aku dah tekan macam tu, dia seolah-olah macam nak pergi. Yang depan balance tu dia macam nak pergi tau. Tapi aku tahan. Bila aku dah tahan tu, aku ya Allah janganlah. Dia stop. Tak ada apa-apa dah. Lepas tu aku terus berhenti baca Yasin tu. Jadi peristiwa tu terjadi dan peristiwa yang dekat surau yang tadi aku cerita, yang aku dengan kawan aku tu pun terjadi. Itu membuatkan aku terfikir di mana sebenarnya mungkin apa-apa yang aku kena ni, gangguan ni, adalah kerana bacaan aku tak betul. Dan sama juga macam kawan aku tu yang dia cuba continue Yasin yang dia dengar tu kan, pun tak betul. Maksudnya bila kita cuba nak continue apa yang dia baca, ataupun bukan continue lah, ataupun macam kita tengah mengaji sesuatu kan, macam kita baca tak betul, mungkin ada apa ayat-ayat kita salah sebut, ataupun yelah panjang, kurang apa dengun apa semua tu kan, mungkin apa yang kita orang baca tu tak betul. Macam aku pun, aku cuba nak ingatkan Yasin tu kan, aku cuba baca, mungkin ada juga sebutan-sebutan aku yang salah. Jadi bila salah, dia marah. Sebab bila kita stop, macam contoh yang dia nak selakkan buku Yasin aku tu kan, bila aku macam tu, lepas tu dia still lagi nak bergerak kan, macam nak buka muka surat lain kan. Tapi bila aku cakap ya Allah janganlah macam ni, dia stop.
Maknanya dia tak mengganggu yang orang kata melampau-lampau. Dia berbeza dengan gangguan yang aku kena macam kalau kata jin yang jahat tau. Memang yang dia nak kacau kita, dia nak bagi kita ketakutan, dia nak tengok kita ni takut dia ketak apa semua tu kan. Dia lain tau. Yang tu kalau dia nak ganggu, dia keep on ganggu. Kalau yang macam ni kan, kita macam memohon macam janganlah ganggu. Macam kita macam minta sangat dia jangan ganggu kita kan, dia tak ganggu. Kat situlah aku rasa yang sebenarnya jin Islam ni, kalau kita cuba nak kawal ketakutan kita ni dengan cara kita baca beberapa surah daripada Al-Quran kan, tapi sekiranya bacaan kita salah, bagi dia macam dah lah, tak payah teruskan. Mungkin macam tu sebab salah kan. Dan dia pun bukan niat nak ganggu kita macam tu. Sebab apa aku boleh cakap macam tu? Sebab aku pernah juga pengalaman di mana aku teman orang nak pergi berubat. Lepas tu masa ustaz tu ada baca lah beberapa ayat tu, aku tak tahu lah sama ada ustaz tu baca salah ke. Yelah, ustaz pun manusia kan, ada part kita kadang-kadang tergelincir juga. Mungkin dia pun dalam ketakutan, dia pun nampak benda tu ke kan, kita tak tahu. Benda tu ajuk tau. Maksudnya dia nak rawat orang yang sakit tu. Orang yang sakit tu sebenarnya dah dihasuk tau. Macam benda tu ada mendampingi orang yang sakit tu. Lepas tu bila ustaz tu baca-baca kan, dia ajuk tu lagi jelas, lagi orang kata lagi betul lah. Maksudnya nak katakan dia macam bagi tahu yang dekat ustaz tu yang dibaca tu salah, tahu tak? Lebih kurang macam tu. Jadi apa yang aku nak sampai kat sini kan, mungkinlah jin-jin yang aku jumpa waktu dekat surau apa semua tu jin Islam. Jemaah jin Islam. Okay, jemaah bukan jin real dia mungkin nak bagi tahu kat kita macam dia tak kacau kita pun. Kau buat je lah live kau, tapi aku ada. Aku menumpang untuk solat kat sini, aku menumpang untuk mengaji kat sini. Jadi abaikan je lah aku. Bila kita ketakutan, kita nak cuba nak macam protect diri kita dengan bacaan-bacaan tu, tapi kita sendiri pun baca dalam keadaan tak betul, tu yang dia marah tu. Macam tu lah. Aku rasa macam tu. Sekiranya apa yang aku rasa ni salah, sekiranya ada orang yang lebih arif tahu benda ni, korang kongsikan je lah pengalaman korang. Sebab aku ni budak yang beringos je, tak tahu apa-apa. Aku cerita based on pengalaman aku. Sebab apa yang aku nampak dan apa yang aku lalui tu, aku rasa macam tak ada sebab lain pun dia nak marah. Sebab macam contohnya yang aku nak try untuk ingat Yasin tu kan, bila aku baca dia bunyi sikit-sikit. Lepas tu bila aku teruskan lagi baca, dia macam seolah-olah marah. Dia macam bunyi dia tu macam marah sangat-sangat. Maknanya dia nak suruh aku stop. Bila teruskan, dia selak terus Yasin tu. And then bila aku stop, aku dah rasa macam okay, ni memang marah kat aku tutup, tak ada pun. And then aku balik kat bilik aku, tak ada masalah. Dia tak ada pun berlarutan macam dia ikut aku ke apa. Sama juga kejadian yang berlaku dekat surau yang aku dengan kawan aku tu. Kawan aku pergi sambung kan, dia baca Yasin tu. Mungkin waktu dia sambung tu ada kesilapan dekat dia ke bacaan kat mana-mana ke kan. Jadi benda tu marah lah. Dia macam tak suka ke tak tahu ke, wallahualam. Aku sebab tak tahu apa yang dia cuba nak sampaikan kat kita. Jadi aku tak boleh nak bagi tahu kat korang persis apa dia. So itulah yang aku rasa mungkin kalau yang jenis baik-baik ni, dia kalau boleh tak nak kita silap baca. Boleh jadi macam tu. Sebab itulah penting aku cakap korang baca Quran tu. Maksudnya macam even korang tak biasa pun kan sebelum ni kan, baca, praktis lah. Macam tak semestinya orang baca Quran tu semua baca betul lah. Maknanya praktis. Kalau boleh ada guru yang mengajar, yang belajar, tak ada rugi pun. Sebab kadang-kadang kita risau kan, kalau bukan jin Islam ke jin kafir ke nak kacau ke apa, kalau kita pun baca dalam keadaan takut dengan tak betul apa semua, macam takut memudaratkan. Sebab kita tak tahu kan dunia sekarang ni kan macam-macam ada. So nasihat aku macam lebih kepada untuk praktis bacaan tu, betulkan pembacaan kita semua tu. Kalau boleh ada orang-orang yang boleh refer ke tok guru ke ustaz-ustaz ke, korang nak belajar je. Masih belum terlambat selagi nyawa kita masih ada kan. So aku just share je. Benda ni tak adalah serius pun, cuma apa yang aku nak ceritakan kat sini berkaitan dengan kalau orang kata jin Islam. Aku rasa inilah yang dimaksudkan jin Islam kot. Mungkin yang aku kena ni yang jenis macam tu. Dia kalau yang jenis kafir ni kan, dia memang kacau kita, dia nak sesatkan kita kan. Tapi aku tak tahu selebihnya. Yang ini hanya pengalaman aku. Kalau sekiranya ada kesilapan, aku minta maaf lah. Itu pengalaman aku. Bagi aku tak ada istilah pun kawan dengan jin ke apa semua tu. So soalan yang aku pernah terima tu, aku rasa macam agak pelik sikit. Kenapa dia tanya soalan macam tu? Bagi aku,
kita sebagai manusia hidup je lah, bersyukurlah dengan apa yang adanya. Tak payahlah kita nak beria terokai sangat alam-alam satu lagi ni kan. As long as tak ada benda-benda yang terkait, buat apa kita nak mudaratkan diri kita, sebab kita pun tak tahu dia tu jenis yang macam mana, jenisnya macam mana, jemaah yang macam mana. Silap langkah kan bahaya. Kita pula kena tengok juga diri kita takat mana ilmu yang kita ada, macam tu lah lebih kurang kan. So itulah dia perkongsian aku berkaitan dengan keadaan di antara nak tahu jin Islam ke jin kafir. Memang tak banyak sangat benda yang aku tahu. Aku cerita ni pengalaman, sekiranya aku jumpa tu, kalau ada yang lebih tahu kata tak, yang kau jumpa tu sebenarnya jin kafir juga, contoh kan, aku minta maaf lah kan, sebab aku tak tahu apa-apa. So aku cerita ni pengalaman aku. Tak kisahlah sama ada jin kafir ke jin Islam ke, yang aku cerita ni adalah kenyataan yang aku lalui, yang aku tempuhi. Jadi aku share sahaja. So tak perlulah nak overreact sangat dengan cerita aku, tak perlulah nak obses dengan cerita aku tu, nak menganggapkan apa yang aku cakap ni betul-betul. Sebab aku hanya share pengalaman aku saja. Sekadar dengar untuk hiburan je. Tak suka boleh tutup, jangan tengok. Okey, sekiranya ada kesilapan dalam perjalanan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.